Okey, Assalamualaikum semua. Kita dah sampai dekat bahagian sistem pencernaan. Okey, dalam bab nutrisi. Okey, bab nutrisi tapi subtopik sistem pencernaan. Okey, sistem pencernaan ni adalah bahagian yang paling mencabar. Paling mencabarlah dalam nutrisi ni. Okey, belum belajar kan kat sekolah? Sebab memang teacher akan jadi orang pertama yang ajar korang. Okey, tapi kalau betul-betul faham ni, insya-Allah sampai mati ingat. Percaya tak Danish? Sekarang nampak kan? Nampak sekarang. Saya ke ni? Kau belum percaya ke? Besok tak muka pancing kan? Nyabi ya, lah. Tolak. Okey, teruskan. Okey, sistem pencernaan kita bermula di mulut dan berakhir di dubur. Saya ulang sekali. Sistem pencernaan kita bermula di mulut dan berakhir di dubur. Atau bahasa Inggeris the anus. Okey. Tak tahulah korang panggil apa. Tapi yang pasti dubur tu tempat keluar tahi dah. Okey. Okey, so kat sini dia bagi cikgu yang buat YouTube ni dia bagi mnemonik lah. Mnemonik itu cara nak ingat laluan untuk sistem pencernaan. Kita bagi tengok yang belah kiri dulu. Diikuti dengan esophagus. Okay, esophagus tu laluan makanan di sepanjang macam tekak lah lepas kita gluk telan makanan kita tu masuk dalam esophagus. Okay. Kemudian makanan tu akan masuk ke perut. Perut belah kiri ke kanan? Kalau kita tengok kat gambar tu. Kiri. Belah kiri ke kanan? Taki pula jawab. Kurang jelas? Kurang jelas apa? Alah. Kurang jelas kita cakap ke kurang jelas gambar? Yang kecil tu memanglah susah nak nampak. Dia dah cakap kan? Takkan tak tahu mana perut. Tak, teacher cakap jelas kan? Teacher cakap jelas. Tak apa, teacher ulang lagi sekali. Okay, sistem pencernaan bermula. Mamak pun dengar. Sistem pencernaan bermula di mulut. Okay, mulut yang teacher bulatkan ni mulut. Okay, mulut. Masuklah makanan. Mula kan? Takkan mula hidung pula. Lepas tu, yang kedua, ni kedua lah, teacher buat nombor 2 lah. Yang kedua, makanan kita telan tadi tu akan masuk ke dalam esophagus. Esophagus ni. Laluan lepas kita telan gluk masuk dalam tekak tu, lalu dekat esophagus. Okey. Selepas esophagus, yang ketiga, makanan akan masuk ke perut. Ni perut. Perut ada di belah kiri korang. Pegang sekarang pegang. Semua pegang tak rasa? Pegang sakit perut. Jadi itulah kalau katalah sakit perut kan, memang mesti dekat belah kiri. So korang tak boleh pegang kanan cakap dengan mak sakit perut. Perut bukan dekat kanan. Apa dia? Orang tak tahu kiri kanan. Kiri masing-masing lah. Kiri, ikut tangan kiri kat mana? Belah kiri perut. Okay, dah tak tahu. Dah Okay. So kalau bulan puasa kata sakit perut tu maksud dia kena pegang belah kiri. Tak boleh pegang bahagian kanan kata sakit perut. Atau pegang dekat bahagian tengah kata sakit perut. Salah. Okay. Dia nak cakap pasal perut sikit. Kanan perut. Okay. Sorry. Kiri. Itulah mama. Kanan. Padang pula. Oi. Padang. AMA. Tu perut. Dia perut kan? Okay. Kiri. Perut. Itu kacang-kacang. Tak, yang besar tu lah. Okey, habis kalau bahagian kanan, sakit apa? Sakit hati.
Sakit hati semua nak luah. Apa? Banyak sudu sampai tak cukup buah. Okay, tapi ada bahagian lain, banyak lagi organ dekat belah kanan ni. Ada hati, ada appendix. Ada jantung. Diamlah. Okay, appendix yang warna sebab hijau tu pundi. Yang hijau tu pundi hempedu. Okay, kalau dekat tengah-tengah sakit apa pula? Ni pundi empedu. Nampak tak? Nampak nak? Nampak Yang tengah-tengah sakit. Sakit perut tapi dia pegang tengah-tengah. Tu bahagian apa tu sebenarnya? Itulah usus besar. Betul, sakit nak berak. Okay, so patutnya lepas belajar bahagian ni boleh tahu sakit dekat bahagian tertentu tu. Sakit perut bahagian mana, kalau kanan tu sakit apa, kalau kat tengah-tengah sakit apa. Okay? Okay, dah terpadam pula. Tak apa. 1, 2, 3 perut. Okay, yang keempat, selepas makanan masuk dalam perut, makanan akan masuk dalam duodenum. CJ. D-U-O-D-E-N-U-M. Sebut dia duodenum. Duodenum. Sebut semua. Duodenum. Pandai. Okay. Duodenum ni sebenarnya adalah pintu masuk kepada usus kecil, iaitu laluan kita yang kelima. Macam nak masuk kelas tuition ada pintu kan? So duodenum tu macam pintu kepada usus kecil. Faham Faham. Ni duodenum tahu ni, yang besar ni. Dia pintu masuk je. So usus kecil adalah yang mengelilingi tu. Usus kecil. Usus kecil tu yang keliling tu. Dia terlipat-lipat. Tu. Dianggarkan kan saiz usus kecil ni. Kalau kita buka yang berlipat-lipat tu, saiz satu gelanggang badminton. Percaya tak? Dia tak tahu kot. Dia ni tak tahu. Dia tahu gelanggang pusat. Kalau kita buka usus kecil yang berlipat-lipat tu, yang ni berlipat-lipat ni, panjang dia adalah anggaran saiz perimeter gelanggang badminton. Okay. Nak tahu tak satu cerita pasal usus kecil ni? Nak tahu tak? Nak ke tak tu? Okey, usus kecil ni dia akan menyerap makanan yang dah tercerna tau. So apa saja yang kita makan akan dicernakan kepada bahagian yang kecil dan diserap dalam usus kecil tu. Okey. Jadi ada satu pembedahan dibuat untuk orang yang berbadan besar. Okey, sebab bila badan besar ni dia memang akan makan banyak tau. So dia akan potong sebahagian daripada usus kecil tu untuk mengurangkan selera makan dia. Ini betul Ini bukan cerita rekaan. Kita panggil rawatan ke apa pembedahan tu adalah ileostomi. Di mana sebahagian daripada usus kecil itu akan dibuang. Dia ada kawan suami dia badan besar. Dia potong sebahagian daripada usus kecil tu, dia jadi kurang selera makan. Memanglah dia badan besar lah. So sekarang suami dia dah kurus. Tapi kurus taklah kurus melidi pula. Maksudnya kalau dulu berat dia 200 lebih kan, dah jadi 100 lebih macam tu. Sebab dia dah sekat selera makan dia. Okay. Tapi ada setengah orang juga, kenapa sebahagian daripada usus kecil tu dibuang, ada ketumbuhan. Macam kawan kita tu. Ingat tak? Siapa ya? Udin. Udin. Dia ada ketumbuhan pada usus kecil tu, buang. Dia memang kata dah tak boleh makan banyak. Sebab dia punya usus kecil tu dah pendek. Gitulah ceritanya. Okey, lepas usus kecil, makanan akan lalu dalam usus besar. Usus besar ni yang tepi ni. Tepi ni. Dia akan terus menuju kepada rektum dan dubur. 6, 7,
8. Rektum tu kira hujung usus besar lah. Memang kat situlah tahi korang. Okay, so tak sopan sebut tahi kan. Tinja. Najis akan terkumpul di situ sebelum dikeluarkan di dubur. Okay. Okay, so dekat rektum tu lah nanti ada najis-najis yang berbentuk cecair ke, kalau cirit kan. Lembik je kadang belum teran dah keluar kan. Atau kalau jenis orang yang susah nak berak 2-3 hari baru berak, dekat rektum tu terkumpul lah makin keras. So nak berak tu jadi payah. Betul ni kalau interview tiap orang ni tanya macam mana berak ya hari-hari, hari-hari berak ke, 2 hari sekali berak ke, tahi rupa macam mana ya. Ataupun kalau tak cerita pasal najis tu, dari pemakanan pun kita boleh tahu. Oh, suka makan ni makan Maggi. Atau Maggi tu tak teacher saya suka makan Maggi tapi saya letak sayur banyak. Contoh. Atau saya suka makan buah. Ataupun ada orang macam saya tak suka sayur, buah pun saya tak suka. Saya minum air kosong banyak kan. Sebab pemakanan kita memang mempengaruhi kita punya sistem pencernaan, mempengaruhi najis yang dihasilkan. Percaya tak? Percaya. Okay, so 8 laluan dalam sistem pencernaan tu, cikgu ni dah bagi cara nak ingat. Kita tengok mnemonik dia. Padam dulu. Okay, dia kata mnemonic best. Tak tahu ejaan tu mnemonic macam tu ke? Saya ingat ejaannya PNEU. Tak kisahlah. Dia kata Mak Esa pakai deodorant untuk ketiak, untuk bagi rasa dingin. So M tu stands for mulut. If stands for Kak tu apa? esophagus. 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 Okay. Pakai. P stands for Cakaplah perut. perut. D Duodenum. duodenum. Okay, denum ke duodenum. Tak kisahlah, ejaan tu yang pasti betul lah. Kalau sebut pun tak betul. Okay, untuk ketiak maknanya usus kecil dulu baru untuk bagi, baru usus besar. Rasa R untuk dingin dan yang terakhir D untuk dubur. Tapi kalau tak nak ingat mnemonik ni, ingat je lah lepas mulut apa. Sebab teacher tak galakkan sangat mnemonik ni. Ada setengah orang yang susah nak ingat, silakan. Ada setengah orang dia nak ingat, dia tengok dekat sistem pencernaan je. Dia tengok dekat rajah ni je. Okay, mula dekat mana. Okay. Okay, itu laluan. Yang pertama memang kena tengok laluan dulu. Okay, saya buka whiteboard. Saya buka whiteboard. Baca. Okay, so dekat mulut bermulanya pencernaan yang pertama. Di mana di mulut berlaku pencernaan kanji. Kalau ikutkan kanji ni dalam kelas makanan yang 7 tu, dia dalam kategori karbohidrat. Okay, saya lagi sekali, kanji ni kalau ikutkan 7 kelas makanan, dia kategori karbohidrat. So dekat mulut akan cernakanlah semua karbohidrat tu. Kalau kita makan nasi, roti, biskut, cokodok kan. So akan dicernakan di mulut. Okay, apa jadi dalam pencernaan ni? Korang kena tahu pencernaan ni adalah proses di mana makanan-makanan yang saiz dia besar tu kita kecilkan. Dengan cara mengunyah. So mengunyah tu adalah pencernaan fizikal. Yang kita nak belajar ni adalah pencernaan kimia. Okay, apa jadi dekat kanji tu nanti? Kanji akan ditukarkan kepada maltosa oleh sejenis enzim yang kita panggil amylase.
Tak muat pula. Amylase. E. Amylase. Buat apa? SE. Dah. SE. Okey. SE kan? SE. Ada. Tak nampak apa SE tu? Sekejap. Sudah tulis dah. Oh. Okey. Terzoom pula. Dah. Jap. Sekejap ya. Sorry. Apa tak boleh padam? Macam mana tu? Tidak. Stop share. Tulis balik. Cem. Ha? Tulis balik. Stop share. Saya stop Ha. Dah. Tulis. Dah. Ini kena tulis jarak macam ni baru jelas. Dia punya apa? Macam kanji kepada maltosa. Okey, oleh amylase. Okay, ni cara tulis dia tau. Maknanya ayat ni cara nak baca dia. Kanji ditukarkan kepada maltosa oleh amylase. So yang atas anak panah ni adalah sejenis enzim. Okay, enzim. So dalam sistem pencernaan kita akan belajar 3 jenis enzim. Ni enzim yang pertama. Nama dia amylase. Okay, ulang lagi sekali. Sekarang kita mula dekat mulut. Di mulut bermula pencernaan yang pertama iaitu pencernaan kanji. Okey. Di mana kanji akan ditukarkan kepada maltosa oleh sejenis enzim yang dipanggil amylase. Dengar betul-betul nanti hari Rabu malam saya tanya lagi. Okey, yang kedua. Okey, saya nak padam. Yang kedua, lepas makanan masuk dalam mulut, makanan pergi mana? Dari huruf E tadi? E. Dia pergi bahagian tekak tu nama apa? Esophagus. Esophagus. Okay. Dekat esophagus, tiada pencernaan berlaku. Diulang. Dekat esophagus, tiada pencernaan berlaku. Makanan cuma lalu sahaja. Okay. Tapi makanan lalu dekat dalam esophagus tu, esophagus tu cuba macam satu kata laluan esophagus. Makanan lalu tu bukan macam kita masukkan batu dalam satu tiup atau batang. Esophagus kita ni akan mengecut, mengembang dan mengecut. Okay, contohnya ada makanan masuk makanan masuk. So bahagian yang bawah ni akan kembang untuk ditolak lagi makanan ke dalam. So dia kembang kecut, makanan tu akhirnya ditolak masuk ke dalam bahagian yang seterusnya lah. Okay.
So makanan yang melalui dalam esophagus ni kita panggil bolus. Ketulan-ketulan yang masuk dalam esophagus tu kita panggil bolus. Okey, tiada pencernaan berlaku dalam esophagus. Lepas esophagus, makanan masuk ke mana? Perut. Perut. Okey. Di perut berlakunya pencernaan yang kedua. Di perut berlaku pencernaan protein sahaja. Ingat, P perut berlaku pencernaan protein, P protein. Tak susah nak ingat. Okey, mari teacher tulis. Apa jadi dekat protein tu? Protein protein akan ditukarkan kepada polipeptida. Peptidi oleh protease. So protease adalah enzim yang kedua. Tadi enzim yang pertama nama apa? Enzim yang pertama tadi nama apa? Amylase. Ya, tadi amylase. Ini protease. Okey. Ulang lagi sekali. Bila esophagus masuk dalam, bila makanan lalu dekat esophagus, kemudian dia akan masuk ke dalam perut. Di perut berlaku pencernaan protein sahaja. Di mana protein akan ditukarkan kepada polipeptida oleh protease. Okey. Okey, untuk pengetahuan, enzim ni yang kita dah belajar dua jenis ni, amylase dengan protease ni, tindakan dia spesifik. Pernah dengar tak perkataan spesifik? Pernah tak? Benar. Okey, spesifik tu maksudnya khusus. Kalau amylase ni tugas dia untuk mencernakan kanji, dia akan mencernakan kanji sahaja. Dia tak boleh kerja untuk cernakan protein. So sama juga macam protease, tugas dia untuk mencernakan protein sahaja. Dia tak akan boleh mencernakan kanji. So memang amylase untuk kanji, protease untuk protein. Itulah cerita dia. Okey, ada soalan? Setakat ni ada soalan? Tak ada. Okey, faham ya? Okey, lagi satu sebelum kita pergi lebih lanjut, dekat perut ni. Okey, so settle dua jenis pencernaan, dua jenis enzim. Tak boleh padam. Okey. Lagi satu nak bagi tahu, dekat perut ni ada sejenis jus. Namanya jus gaster. Atau akan jumpa juga dalam setengah buku nota, jus gastric. Kita akan jumpa jus-jus lain macam enzim sebenarnya ada 3 jenis, kita dah belajar 2. Jus sepanjang sistem pencernaan ni ada 3, kita akan tengok satu dulu malam ni. Okey, dalam jus gaster ni ada 2 bahan. Apa bahan dalam jus gaster ni? 1, ada enzim tadi. Apa nama enzim tadi? Enzim yang cernakan protein? Tadi situ dia jadi polymer. Pro? Betul, tak pula.
protease. Itulah masa ajar tu. Adalah keluarkan buku, tulis. Janganlah nganga, tengok depan je. Ni kalau nanti bagi YouTube, bagi video pun tak tengok juga. Dalam jus gester, pertama dia ada enzim protease tadi. Yang kedua dia ada asid. Okey, asid tu adalah asid hidroklorik. Okey, dalam jus gester ada protease dan asid hidroklorik. Okey, so disebabkan dalam perut tu ada asid, itulah membuatkan perut satu-satunya organ manusia yang berasid. Ulang lagi sekali. Dalam banyak-banyak organ manusia ni, satu-satunya organ yang berasid adalah perut sahaja. Sebab kewujudan asid itulah dalam perut. Okey? Semua perut orang ada asid Tak ada nak kata, saya tak ada lah teacher asid, merepek lah teacher ni. Semua orang ada asid dalam perut. Sebab asid ni tujuannya untuk menghentikan tindakan alkali daripada air liur. Air liur kita beralkali. Macam mana alkali daripada air liur ni boleh masuk dalam perut? Kita kan tadi kunyah makanan kan? So kita kunyah-kunyah makanan masuk dalam esophagus tu termasuk air liur kita. So sampai dekat perut tu dalam keadaan berasid, dia akan menghentikan tindakan air liur. Tindakan enzim air liur iaitu amylase tadi. Supaya sampai kat perut amylase dah tak boleh berfungsi. Sebab yang nak berfungsi dekat perut hanya protease sahaja. Itu fungsi asid. Okay? So cerita pasal asid ni, ada orang memang dalam perut dia terlebih asid tau. Percaya tak? Dalam perut dia banyak asid. Orang-orang tu lah yang kita panggil ada gastrik. Siapa ada gastrik kat sini? Siapa angkat tangan sir? Semua tak mengaku. Tak mengaku ada gastrik. Tapi tak apa. Sebab kadang-kadang sakit gastrik ni dia akan datang masa bulan puasa. Tiba-tiba klinik penuh. Ramainya orang gastrik. Dapatlah ubat gastrik dah tak payah puasa. Tapi minta maaf siapa yang betul-betul ada gastrik tu, betul lah tak apa. Yang tak ada gastrik ni. Gastrik ni bila dalam perut dia ada asid berlebihan. Jadi untuk orang yang ada gastrik ni sebenarnya ni kita cerita tak puasa lah Masa tak puasa orang ada gastrik ni dia kena makan kerap tapi sikit. Dia tak boleh lambat makan sebab asid yang banyak dalam perut tu dia akan makan dinding perut. So korang kena bayangkan macam cerita Upin-Ipin tu tau. Yang Upin-Ipin dengan kawan-kawan dia masuk dalam sistem pencernaan tu. Teacher rasa cerita tu bagus tu supaya orang boleh imagine dalam keadaan perut tu macam mana. So korang kena imagine lah dalam perut tu kalau ada banyak asid akan hakis dinding perut kita. So dia kena makan kerap, sikit-sikit tapi kerap. Tak boleh skip sarapan ke, skip makan tengah hari ke, tak boleh. Ada orang tak makan tengah hari terus makan malam pun tak apa kan. Sebab dalam perut dia tu asid tu dalam kuantiti yang biasa. Tapi orang gastrik tak boleh. Jadi macam mana kalau orang gastrik nak puasa teacher? Dah kena makan sikit-sikit, tak payah puasa ke? Dia kena ambil makanan yang tinggi kanji masa buka puasa, masa sahur. Lepas tu orang yang ada gastrik ni dia ada ubat lah. Kena makan masa sahur. Dia macam susu, dia punya ubat tu macam serbuk saya rasa. Saya pun tak tahu. Tapi dia kena masa sahur tu dia kena tahu jenis makanan yang boleh buat dia survive lama. So dia tanya siapa ada gastrik sebab dia mesti tahu dia makan apa masa sahur. Ke ada tak nak ngaku ni, nanti teacher message lah mak korang. Cik announce kat group. Siapa kasi ada gastrik? Tak ada kot, semua sihat walafiat. Tak ada lah, baguslah semua boleh puasa macam biasa. Okey, tugas seterusnya. Teacher nak sampai perut je sebab dia dengan usus kecil nanti lagi banyak cerita je. Teacher sambung hari Selasa Rabu. Okey, tugasan untuk sekarang. Sekarang. Cuak. Tugasan apa ni? 1.
Mak teacher expect semua orang dah kena ada buku sains sebab sebelum ni pun soalan dah dalam buku kan. So boleh tulis dalam buku. Soalan pertama, tuliskan laluan sistem pencernaan yang bermula di mulut dan berakhir di dubur. Okey. Tulislah soalan. Teacher nak padam ni. Yang kedua. Sekejap. Laluan tu teacher nak panah macam dalam gambar tadi. Macam dalam gambar yang tadi teacher terangkan tu. Aduh. Dia ke bawah kan, mulut anak panah ke bawah. Macam tu. Dah. Belum. Yang kat rumah pun tulis soalan. Tak payah tu jawapan nak buat soalan 2 pula. Dah. Tulis soalan dia. Okey, soalan 2 teacher. Teacher buat soalan kedua Soalan kedua. Semakin buruk tulisan. Oi. Oi. Saya nak type kan? Ya, boleh. Apa nasi? Ajar mat itu tulis juga sains. Apa teacher nak tulis apa? Pencernaan. Sekejap. Apa? Nombor 2. Tuliskan pencernaan yang berlaku di mulut dan perut beserta enzimnya. Tiga. Apakah kandungan dalam jus Kester? Gester betul? Okey. 4. Makanan masuk dalam esophagus dalam bentuk tempat kosong. Tempat kosong. Secara tempat kosong dan tempat kosong.
Ada dan. Secara tut dan tut. Okay. Cukup. Saya 40 soalan. Last one. 5. Last one. Mengunyah adalah cara pencernaan tut. Okey, titik dah. Semua tu memang dah disebut di dalam kelas tadi. Sebentar tadi. Tulis dalam buku soalan dan jawapan, snap gambar hantar sebelum kelas seterusnya lah hari Rabu malam. Yang tak hantar lagi AC tu faham lah. AC tu kita akan bincang hari Rabu petang. Rabu petang di online. Rabu malam tuition lagi ya, datang sini. Dengan tulasan puasa. Okey, nanti bulan puasa bukan satu lagi satu. Jadi saya bagi tahu. Nanti saya bagi tahu. Hari Rabu ni saya bagi tahu. Saya cutilah. Minggu puasa tu cutilah. Minggu utama tu sehat dululah. Puasa tu. Sebab kata minggu kedua tu mulalah penting kan. Okey. So ada lagi masa nak ganti, sempat lagi. Ini banyak tak puasa ni. Okey. Ada apa-apa lagi teacher? Tak ada. Jumpa hari Rabu petang. Rabu petang dengan teacher. Rabu malam dengan sir. Rabu petang tu bahasa Inggeris. Oh, malam tak ada tak? Malam. Ni matematik sikit je. Kamu tak kesian rasa tu. Tanya je. Okey, terima kasih semua. Bye.